Assalamualaikum, saya Rabiatu bersama kawan saya iaitu Ain dan Hanis dari Kumpulan 6 akan membentangkan tajuk Am dan Khas. Isi dia ada pengenalan, bahagian-bahagian am, bahagian-bahagian khas dan akhir sekali kesimpulan. Pengenalan. Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab yang kaya dengan keindahan bahasa. Satu lafaz yang digunakan berkemungkinan mempunyai maksud yang pelbagai di dalam ayat. Di dalam Al-Quran, terdapat lafaz-lafaz yang memerlukan disiplin ilmu tertentu bagi menentukan kehendak sesuatu ayat. Antaranya ialah pengetahuan tentang lafaz am dan khas di dalam Al-Quran. Lafaz am dan khas merupakan perbahasan yang ditinjau dari sudut cakupannya terhadap lafaznya dan merupakan salah satu kaedah pengambilan hukum. Di dalam bab ini, para pelajar akan didedahkan dengan pengertian am dan khas, pembahagian am dan lafaz-lafaz am, pembahagian khas. Al-Baqi Al-Umumihi. Ini merupakan bahagian Al-Am yang pertama yang tadi tu. Ini Am yang tetap dalam keumumannya. Maksudnya Am ni tidak berubah. Dia kekal, tetap. Contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 176. Wallahu bikulli syai'in alim. Maksudnya, dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui setiap sesuatu. Yang seterusnya yang kedua, Al-Am al-murad bihi al-khusus. Ini merupakan am tetapi yang dimaksudkan adalah khas. Okay. Contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 173. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maksudnya, mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang kepada mereka bahawa kamu kafir musyrik telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu, hendaklah kamu gerun kepadanya. Asbabun nuzul. Turunnya ayat ini berhubungan dengan Abu Sufyan, panglima perang kaum musyrikin Mekah dan tenteranya yang sudah kembali dari perang Uhud. Mereka setelah sampai di satu tempat bernama Ruha, mereka menyesal dan bermaksud akan kembali lagi untuk melanjutkan perang. Berita ini sampai kepada Rasulullah, maka beliau memanggil kembali pasukan muslimin untuk menghadapi Abu Sufyan dan tenteranya. Kata Rasulullah, jangan ada yang ikut perang hari ini kecuali mereka yang telah ikut kemarin. Sedang tentera Islam pada waktu itu telah banyak yang luka-luka. Tapi akhirnya Allah menurunkan rasa takut pada hati kaum musyrikin dan selanjutnya mereka pulang kembali. Para mujahidin ditakut-takuti oleh sebahagian musuh munafik dengan menyatakan bahawa musuh telah menghimpun kekuatan baru guna menghadapi mereka. Tetapi para mujahidin tidak merasa gentar kerana berita itu. Bahkan bertambah imannya dan bertambah tinggi semangatnya untuk menghadapi musuh Allah. Itu dengan ucapan Allah tetap akan melindungi kami dan kepada Allah kami. Seterusnya yang ketiga, Al-Am al-Mahsus, am yang dihaskan. Okay. Dia asalnya am tapi dia dihaskan. Lafaz am seumpama ini banyak ditemukan di dalam Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Maksudnya, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih cahaya siang dari benang hitam kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Kulli dan jami'. Okey. Di mana kedua-duanya membawa tujuan umum terhadap perkara yang disandarkan kepadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Tur ayat 21. Maksudnya, tiap-tiap seseorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Yang seterusnya, isim-isim mausul. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Nur ayat 4. Maksudnya, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya. Isim-isim istifham.
Contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Maksudnya, siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas. Seterusnya yang keempat, isim syarat seperti siapa, apa, dan di mana. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Maksudnya, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Yang terakhir sekali, nakirah yang dibawa dalam bentuk nahi atau nafi. Contohnya di dalam surah At-Taubah ayat 84. Maksudnya, dan janganlah engkau sembahyang dengan seseorang pun yang mati dari orang-orang munafik itu selama-lamanya. Sekian. Mengenai istisna. Istisna ni dalam bahasa Arab ialah pengecualian. Contoh dalam surah An-Nur ayat 4 hingga 5. Maksudnya, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka dengan 80 kali sebatan. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dari kesalahannya yang tersebut, serta memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Lafaz illa adalah pengecualian bagi orang yang telah bertaubat. Apabila seseorang itu telah bertaubat dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jika dosanya diampunkan, maka dia berhak diterima persaksian mereka. Seterusnya ialah bahagian sifat. Sifat ialah suatu hal atau keadaan yang menjelaskan sesuatu zat atau perbuatan. Contoh ayat Al-Quran iaitu surah An-Nisa ayat 23 yang bermaksud, dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri. Lafaz allati dakhaltum bihinna adalah sifat bagi nisaikum. Maksudnya, anak perempuan isteri yang telah dicampuri atau disetubuhi itu haram dinikah oleh suami dan halal jika ia belum digauli. Maknanya di sini, apabila seseorang suami berkahwin dengan isteri yang telah mempunyai anak, setelah dia bersetubuh dengan isterinya, dia tidak boleh mengahwini anak tirinya itu. Akan tetapi, jika dia tidak bersetubuh dengan isterinya itu, dia boleh mengahwini anak tirinya itu. Yang ketiga pula, syarat. Contoh tentang syarat ini ada dalam ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 180 yang bermaksud, kamu diwajibkan apabila seseorang daripada kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, mengikut peraturan agama sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Lafaz in taraka khairan, yakni meninggalkan harta, adalah syarat dalam wasiat. Seterusnya yang keempat, ghayah. Had daripada sesuatu. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Maksudnya, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu sehingga binatang korban sampai dan disembelih di tempatnya. Maksud di sini, lafaz hatta menjelaskan bahawa jika seseorang itu mengerjakan ibadah korban, maka janganlah dicukur rambutnya dari 1 Zulhijjah sehingga binatang itu selamat disembelih. Yang seterusnya, al-mukhasis al-munfasil. Al-mukhasis al-munfasil ni ada 4 bahagian. Yang pertama, Al-Quran dikhaskan oleh Al-Quran. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bermaksud, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci dari haid, dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali rujuk agar isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami
bertujuan hendak berdamai, dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam pada itu, orang-orang lelaki, suami-suami itu mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan isterinya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini bersifat am, mencukupi setiap isteri-isteri yang diceraikan, sama ada dalam keadaan hamil ataupun tidak, sudah ditubuhi maupun belum. Tetapi lafaz yang am ini dihaskan oleh ayat dalam surah At-Talaq ayat 4 yang bermaksud, dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh idah mereka, maka idahnya ialah selama 3 bulan. Dan demikian juga idah perempuan-perempuan yang tidak berhaid dan perempuan-perempuan yang mengandung. Tempoh idahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya. Ayat ni, ayat yang sebelum tadi dia tak terang sangat, tapi ayat ni dia dihaskan. Ayat ni dia jelaskan lagi bahawa yang perempuan yang putus asa dari kedatangan haid, iaitu orang yang menopause dan orang yang tidak kedatangan haid, diorang ni iddah dia 3 bulan je. Tetapi kalau perempuan-perempuan yang hamil, iddah diorang sampai melahirkan anak yang dikandungnya. Okey, yang kedua, di ayat Quran yang dihaskan oleh hadis. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Membawa maksud, orang-orang yang memakan atau mengambil riba itu tidak dapat berdiri dengan betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung hayang kerana sentuhan syaitan itu. Dan demikianlah ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli berniaga dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan, larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya. Dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulanginya lagi perbuatan mengambil riba itu, maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini ditahsiskan atau dihaskan oleh hadis yang mengatakan mengenai jual beli yang batil, seperti mana disebut dalam beberapa hadis. Antara salah satunya diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat 10 golongan yang terlibat dengan arak. Pertama, orang yang memerah arak. Kedua, orang yang diminta arak diperahkan untuknya. Yang ketiga, orang yang meminumnya. Keempat, orang yang membawanya. Yang kelima, orang yang meminta dibawa arak kepadanya. Yang keenam, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. 7, orang yang menjual arak. 8, orang yang mendapat hasil daripada arak. 9, orang yang membeli arak. Dan yang ke-10, orang yang meminta dibelikan arak untuknya. Maksudnya kat sini memang Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tapi tak semua jenis jual beli. Contoh macam jual beli arak. Hadis ni dia khaskan ayat Quran tu. Bahagian ketiga, ayat Quran yang dihaskan oleh ijma'. Contoh firman Allah SWT ayat mengenai solat Jumaat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman,
apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Mengikut ijma', solat Jumaat adalah wajib untuk umat Islam. Tetapi para ulama telah bersepakat bahawa kaum wanita, kanak-kanak dan anak-anak adalah tidak wajib solat Jumaat ke atas mereka. Maksudnya kat sini, kalau kaum lelaki, diorang wajib solat Jumaat. Tapi kalau kaum wanita atau anak-anak, budak-budak ni, diorang tak wajib pun. Diorang nak buat boleh, tak payah buat pun tak apa. Okey, yang last sekali, yang keempat. Al-Quran dihaskan oleh kias. Contoh dalam firman Allah ayat tentang zina dalam surah An-Nur ayat 2. Yang bermaksud perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Hamba abdi lelaki ditahsiskan dengan dikiaskan kepada hamba abdi perempuan. Pengkhususan ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 25, yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik-baik, iaitu merdeka yang terpelihara kehormatannya, lagi beriman, maka bolehlah kamu berkahwin dengan hamba-hamba yang beriman yang kamu miliki. Dan Allah lebih mengetahui akan iman kamu. Kamu masing-masing suami yang merdeka dan isteri dari hamba abdi itu adalah berasal sama dari Adam dan seagama pula. Oleh itu, berkahwinlah dengan mereka dengan izin walinya serta berikanlah mas kahwinnya menurut yang patut. Mereka hamba-hamba perempuan yang akan dijadikan isteri hendaklah yang sopan, bukan perempuan-perempuan lacur, dan bukan pula yang mengambil lelaki sebagai teman simpanan. Kemudian, setelah mereka, hamba-hamba perempuan itu berkahwin, lalu mereka melakukan perbuatan keji zina, maka mereka akan dikenakan separuh dari hukuman seksa yang ditetapkan ke atas perempuan-perempuan yang merdeka. Hukuman perkahwinan yang demikian yang membolehkan seseorang berkahwin dengan hamba-hamba perempuan itu ialah bagi orang-orang yang bimbang melakukan zina di antara kamu. Dan sabarnya kamu tidak berkahwin dengan hamba-hamba perempuan itu adalah lebih baik bagi kamu. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okay, maksudnya kat sini dia tak cakap pun tentang hamba abdi lelaki. Jadi ayat ni dia ditahsiskan apa kalau hamba perempuan tu diorang akan diseksa separuh daripada perempuan-perempuan yang merdeka. Kalau perempuan yang merdeka 100 kali sebatan. Jadi hamba perempuan ni dia 50 je. Tapi hamba abdi lelaki ditahsiskan dengan dikiaskan kepada hamba abdi perempuan. Jadi hukumannya juga sama seperti hamba abdi perempuan, iaitu 50 kali sebatan. Kesimpulannya, al-am adalah sesuatu yang membawa maksud yang luas tanpa dibataskan dengan sesuatu. Oleh itu, al-has berperanan bagi mengecilkan maksud al-am yang luas tersebut. Hal ini demikian kerana jika dilihat dari maksud keduanya sahaja, kita sudah boleh mengetahui maksud dan perbezaan yang terdapat padanya. Maksudnya, al-am tu dia meliputi segala aspek. Kalau al-has ni dia khusus kepada sesuatu. Perkara ini terjadi kerana maksud al-am itu sendiri ialah lafaz yang diperuntukkan sebanyak sekali. Dan hanya dengan sekali peruntukan menunjukkan kepada beberapa yang banyak, dan tidak ada batasan secara meliputi kesemua maknanya yang sesuai baginya. Hal ini menunjukkan al-am ialah sesuatu yang berbentuk umum dan tidak dikhususkan kepada apa-apa maksud yang tersirat. Hal ini adalah berbeza dengan al-has.
Hal ini demikian kerana al-khas itu merupakan sesuatu yang telah dikhususkan kepadanya. Ianya dapat dilihat daripada maksud al-khas itu sendiri, iaitu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan pengertian dan maksud yang khusus terhadap individu seperti nama orang. Oleh itu, al-khas merupakan sesuatu yang telah dikecilkan penggunaannya bagi menunjukkan kepada makna-makna tertentu. Melalui perbincangan di atas, dapat dilihat bagaimana penggunaan al-am dan al-khas di dalam Al-Quran. Melalui penggunaan al-am dan al-khas, dapat dilihat dan mengetahui sedikit bagaimana terbitnya sesuatu hukum dan dapat difahami bahawa al-am dan al-khas merupakan salah satu daripada kaedah pengambilan hukum. Sekian daripada kami, terima kasih.